اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim, dan pada siri yang ke-203 ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-3678. Ahlan-ahlan kepada semua, ahlan-ahlan Fatimah Samsuddin, Haifa Najwa, Ayu Hafiz, Sutarman Widya yang berada di ruangan Facebook, Adilin Maira dan juga Fatimah Az-Zahra yang berada di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan kepada semua. Jom kita lihat riwayat yang ke-3678, yang mana dalam riwayat ini menceritakan berkenaan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha dan para isteri Nabi yang lain, berkenaan tentang mereka menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu lagi untuk minum madu. Maka apakah kisah dia? Maka wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala wa Harun bin Abdullah qala hadatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbul halwa wal asal, adalah seorang yang menyukai sesuatu yang manis dan juga madu. Nabi SAW seseorang yang menyukai sesuatu yang manis. Fakana idza shalla al-asar, maka adalah kebiasaan Nabi apabila baginda telah selesai menunaikan solat asar, dara ala nisa'i, baginda akan sering mengunjungi isteri-isteri baginda. Maka lepas asar, lepas solat asar, kebiasaan dia Nabi akan berjumpa dengan kesemua 99 isteri baginda. Nabi jumpa seorang-seorang, bertanya khabar, memberi salam kepada mereka, dan Nabi akan bangkit bangun. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fayadnu minhun, dan Nabi akan mendekati mereka. Nabi SAW pada waktu itu akan bersama dengan mereka. Min ghairi wat'in, tanpa ada jimat bersetubuh. Nabi sekadar akan menghampiri mereka, bertanya khabar kepada mereka. Fadakhala ala Hafsah, maka satu ketika Nabi SAW telah masuk menemui Hafsah. Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, sebenarnya Nabi SAW juga pernah menemui Zainab, kisah yang lebih kurang sama. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kemungkinan adalah kisah yang berlaku beberapa kali. Pernah kisah ini berlaku kepada Zainab binti Jahash, dan juga berlaku kepada Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebab itu pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, maka diterangkan, zakara Muslim fi hadits Hajjaj an Ibn Jurayj anna allati shariba indahal asal az-Zainab. Riwayat sebelum ini yang kita baca bahawa Nabi SAW minum madu tersebut di rumah Zainab. Dan orang yang pada waktu itu saling tolong menolong sehingga menjadikan Nabi tak nak lagi minum madu adalah Hafsah dan Aisyah. Namun dalam riwayat ini berbeza, para ulama gambarkan ianya adalah peristiwa yang berbeza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW telah masuk ke rumah Hafsah. Fahtabasa indaha akthara ma kana yahtabis. Maka baginda telah tinggal lebih lama di rumah Hafsah berbanding daripada biasa. Fasa'altu an dhalik, maka bila Nabi selesai di rumah Hafsah, maka Nabi telah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah telah bertanya kepada Nabi, kenapa lambat petang ni wahai Rasulullah? Faqila li,
maka baginda telah berkata kepadaku, ahdat laha imra'atun min qaumiha uqah min asal. Telah memberi hadiah kepada Hafsah, seorang wanita daripada kalangan kaum dia, sebekas madu. Fasaqat Rasulullah minhu syarbah. Dan Hafsah telah membuat minuman air madu untuk Nabi SAW, lalu Nabi SAW pun minum. Maka Aisyah tidak suka sebab kebiasaan dia bila Nabi akan berjumpa sahaja dengan para isteri baginda dan akan pergi ke rumah lain. Tapi bila baginda mengambil masa lama di rumah Hafsah, maka isteri yang lain juga akan mendapat kurang masa bersama dengan Nabi SAW. Maka Aisyah berkata dalam diri dia, ama wallah, adapun demi Allah, la nahtalanna lah, kami akan merancang sesuatu kepada baginda. Fadzakartu dzalika li Saudah. Maka Aisyah telah merancang perkara ini dengan Saudah. Dalam riwayat yang lain, Aisyah merancang perkara ini dengan Hafsah, dan yang Nabi telah minum madu di sisinya adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Wa qultu, Aisyah berkata, idza dakhala alayki, apabila Nabi masuk bertemu dengan kamu wahai Saudah, fa innahu sayadnu minki, maka baginda akan menghampiri kamu. Faqulilah, lalu kamu katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akalta maghafir, adakah tuan telah makan maghafir? Maghafir adalah sejenis tumbuhan yang sedap namun berbau busuk. Fa innahu sayaqulu laki, maka Aisyah ajar kepada Saudah step-step dia. Maka Aisyah kata, maka Nabi akan berkata kepada kamu tidak. Maka kamu katakanlah kepada Nabi, ma hadhihi rih, lalu apakah bau busuk ini? Kata Aisyah, wa kana Rasulullah, dan adalah Nabi SAW yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Nabi adalah seorang yang tidak suka an yujada, bahawa didapati daripada baginda bau busuk. Nabi tak suka. Nabi SAW tak suka kalaulah baginda ada bau busuk. Fa innahu sayaqulu laki, maka Aisyah ajar kepada isteri Nabi yang lain, maka sesungguhnya baginda akan berkata kepada kamu, saqatni Hafsatu syarbata asal, Hafsah telah memberi minum kepadaku madu. Dalam riwayat yang lain, yang memberi minum kepada Nabi madu adalah Zainab. Fakuli, maka Aisyah ajar kepada Saudah, lalu kamu katakan kepada Nabi bila Nabi berkata begitu, jarasat nahluhul urfud, seolah-olah lebah tersebut telah makan daripada tumbuhan al-urfud. Apakah al-urfud? Iaitu sebuah pokok bergetah yang berbau busuk. Maka kata dengan Nabi, oh mungkin madu yang dihidangkan oleh Hafsah tersebut, lebahnya telah minum daripada ataupun telah mengambil madunya daripada pohon urfud. Wa sa'aqulu dzalikalah, kata Hafsah, dia merancang sesama isteri yang lain, nanti Nabi bila datang berjumpa aku pula, so Nabi akan berjumpa semua isteri selepas asar, aku akan cakap benda yang sama. Wa qulihi anti ya Safiyah, dan kemudian Aisyah bercakap pula dengan isteri Nabi yang lain, iaitu Safiyah binti Huyai, engkau pun kena cakap benda yang sama kepada Nabi, supaya nanti Nabi SAW tidak lagi mahu minum madu dekat rumah Hafsah, ataupun dalam riwayat menyebut dekat rumah Zainab binti Jahash. Maka sebenarnya di antara isteri-isteri Nabi, maka mereka ini ada dua kumpulan. Antara kumpulan yang bersama dengan Aisyah daripada 9 orang isteri Nabi, selalunya adalah Safiyah, Saudah binti Zam'ah, dan juga Hafsah radhiyallahu anha. Sementara yang akan bersama dengan Zainab binti Jahash selalunya adalah Ummu Salamah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Mereka ada dua kumpulan. Maka berkata Aisyah, falamma dakhala ala Saudah, maka bila Nabi dah selesai minum madu daripada rumah Hafsah, dan dalam setengah riwayat menyebut Nabi minum madu di rumah Zainab, dan kebiasaannya Nabi tak minum. Sebab itu menjadikan Aisyah tidak suka kerana Nabi telah berada lama dekat rumah isteri yang lain dan telah mengurangkan masa di rumah mereka. Maka bila Nabi masuk bertemu dengan Saudah telah berkata, wallazi la ilaha illahu, demi Tuhan yang tiada, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, laqad kittu, hampir-hampir aku,
an ubadi'ahu billadhi qultuli, untuk aku mengatakan kepada baginda apa yang Aisyah telah ajar kepadaku, wa innahu la'alal bab, sedangkan Nabi masih berada di pintu. Khaufan farakan, kerana dia takutkan kepada Aisyah, farakan minki, kerana takutkan kepada Aisyah. Maka Saudah tu dia begitu takut apabila Nabi tak masuk lagi kat pintu. Dia dah cuba pada waktu itu nak bercakap skrip yang Aisyah telah ajar kepada dia. Falamma dana Rasulullah, apabila Nabi telah menghampiri Saudah, maka Saudah bertanya, wahai Rasulullah, akalta maghafir, adakah tuan telah makan makan maghafir hari ini? Maghafir adalah sejenis tanaman, tumbuhan yang manis namun ianya berbau busuk. Maka Nabi pun berkata tidak. Qalat, maka berkata Saudah, fama hadhihi rih, lalu apakah bau busuk ini wahai Rasulullah? Maka baginda pun bersabda, saqatni Hafsatu syarbata asal, aku tak ada minum apa-apa kecuali aku ada minum madu di rumah Hafsah. Dalam setengah riwayat menyebut di rumah Zainab binti Jahash. Qalat, maka berkata Saudah binti Zam'ah, jarasat nahluhul urfud, mungkin lebah yang mengeluarkan madu tersebut telah mengambil madunya daripada pohon urfud, sebuah tanaman yang pada waktu itu berbau busuk. Falamma dakhala alayya, maka bila Nabi telah keluar daripada rumah Saudah dan datang ke rumah Aisyah, maka Aisyah pun bercakap benda yang sama. Kemudian bila Nabi SAW keluar daripada rumah Aisyah dan Nabi pergi jumpa dengan Safiyah binti Huyai, maka Safiyah isteri Nabi pun cakap benda yang sama. Maka falamma dakhala ala Hafsah, bila keesokan harinya Nabi SAW pergi ke rumah Hafsah, dan Hafsah pada waktu itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ala askika minhu, mahukah aku hidangkan untuk kamu air madu? Maka Nabi SAW pun berkata, la hajatali, aku tidak lagi minum air madu. Kerana Nabi risau pada waktu itu berbau mulut Nabi. Sebenarnya mulut Nabi tidaklah berbau. Sebenarnya mulut Nabi SAW sangkut-sangkut. Okey, sebenarnya mulut Nabi SAW tidaklah berbau. Sebaliknya, Aliyah, okay, sangkut-sangkut. Maka sebenarnya mulut Nabi SAW, cuba tengok lain, hijau tak? Maka sebenarnya mulut Nabi SAW tidaklah berbau. Sebaliknya ketika itu perancangan isteri baginda supaya Nabi tidak lagi minum air ataupun minum sesuatu di rumah Hafsah ataupun Zainab radhiyallahu taala anha. Okey, qalat taqulu Saudah, maka Saudah apabila dapat tahu Nabi tidak lagi mahu minum air madu, maka Saudah berkata, subhanallah, maha suci Allah, wallahi demi Allah, laqad haramnahu, kita telah menjadikan Nabi mengharamkan diri baginda untuk minum air madu. Maka berkata Aisyah, qultu laha, aku telah berkata dengan Saudah binti Zam, uskuti, diam kamu dan jangan kamu berkata apa-apa kepada Nabi. Namun apa yang mereka lakukan ini, Allah telah turunkan ayat daripada surah At-Tahrim, di mana Allah menceritakan kepada Nabi akan tingkah laku isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat daripada ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, lima tuharrim, kenapa engkau mengharamkan ke atas diri kamu ma ahallallahu lak, sesuatu yang Allah telah halalkan kepada kamu. Maka Allah ceritakan perancangan Aisyah di dalam surah tersebut. 3679 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Suwaid bin Sa'id qala hadatsana Ali bin Musir an Hisham bin Urwah bi hadzal isnad nahwa. Riwayat 3680. Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang kalaulah seorang suami memberi pilihan kepada isterinya untuk mengambil pilihan bercerai ataupun tidak, maka itu belum lagi dikira bercerai kecuali jika suami niatkan perkara tersebut. Sebagai contoh, bila suami cakap kepada isteri dia, aku bagi kamu pilihan, sama ada nak pilih untuk bercerai ataupun kekal di dalam perkahwinan ini, maka pilihan tersebut walaupun isteri telah pilih, belum lagi jatuh cerai, belum lagi jatuh talak, kecuali apabila suami sebut begitu, suami telah niatkan untuk pada waktu itu maksudnya adalah cerai.
Maka dalilnya apa? Dalilnya kisah Nabi SAW dengan para ummahatul mukminin isteri baginda. 3680. Wa bi ilai qala wa hadatsani Abu Tahir qala hadatsana Ibnu Wahb qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi wal lafzu lahu qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala hadatsani Yunus bin Yazid an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, lamma umira Rasulullah, apabila baginda telah diperintahkan oleh Allah bitakhyiri azwajih, untuk baginda memberi pilihan kepada isteri baginda. Nanti kita akan belajar dalam kisah yang panjang pada muka surat 970. Bagaimana apa yang berlaku sehingga Nabi SAW, Allah perintahkan Nabi untuk bagi pilihan kepada isteri baginda. Siapa yang nak kekal menjadi isteri baginda dan siapa yang nak bercerai daripada baginda. Maka bila Nabi telah diperintahkan untuk memberi pilihan kepada isteri-isteri baginda, Bada Abi, kata Aisyah, orang yang pertama yang Nabi panggil adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka baginda bersabda, inni dzakirul laki amra, wahai Aisyah, sesungguhnya aku akan menyebut kepada kamu satu perkara. Fala alaiki, maka tidak boleh kamu alla ta'jali, untuk tergesa-gesa membuat keputusan, hatta sehinggalah tastakmiri abawaiki, kamu meminta pendapat kedua ayah dan ibu kamu dulu. Nabi kata, wahai Aisyah, nanti aku nak buat kepada kamu satu pilihan, tapi jangan tergesa-gesa membuat pilihan, maka engkau bincang dulu dengan mak dan ayah kamu. Maka kata Aisyah, qad alima, sesungguhnya Nabi telah mengetahui, anna abawayya, bahawa kedua ibu dan ayahku, lam yakuna liya'murani bifirakih, mereka berdua takkan sekali-kali menyuruhku untuk berpisah dengan Nabi. Dan itulah harapan Nabi SAW. Qalat, berkata Aisyah, summa qal, kemudian Nabi telah membacakan perintah Allah, di mana Allah berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 27 hingga 28 hingga 29. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi SAW, qul li azwajika, katakanlah kamu kepada isteri-isteri kamu. Maka isteri Nabi diberi pilihan. Apakah pilihan yang Allah suruh Nabi sampaikan kepada isteri Nabi? In kuntunna turidnal hayatad dunya, sekiranya kamu wahai para isteri-isteri Nabi menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan kemewahannya, fata'alaina, maka marilah, umatti'kunna, akan kuberikan kepada kamu pemberian, wa usarrihkunna, namun aku akan melepaskan kamu sarahan jamila, dengan perlepasan yang baik. Kalaulah mereka nakkan dunia, mereka takkan boleh dapat dunia bila hidup dengan Nabi. Sebab Nabi seorang yang sangat sederhana hidup baginda. Lalu kalaulah mereka nakkan dunia, Allah boleh bagi mereka dunia. Tetapi pada isteri Nabi, mereka tak boleh kekal menjadi isteri kepada Nabi. Mereka perlu diceraikan oleh Nabi SAW. Pilihan yang kedua, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, dan sekiranya kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, dan kehidupan di hari akhirat, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah a'adda, akan menyediakan, lil muhsinat, bagi wanita-wanita yang melakukan kebaikan, min kunna, daripada kamu wahai isteri pada Nabi, ajran azima, ganjaran yang besar. Maka bila Nabi bagi kepada Aisyah tawaran ini, maka Aisyah berkata, fi ayyi hadha astamiru abawayya, pada perkara apa yang perlu aku berbincang dulu dengan ayahku wahai Rasulullah? Fa inni uridullah, maka pilihan aku, kata Aisyah, sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, dan kehidupan hari akhirat. Qalat, berkata Aisyah, summa fa'ala azwaju Rasulillahi misla ma fa'altu, kemudian semua isteri Nabi yang lain juga telah melakukan pilihan sebagaimana pilihan aku, iaitu mereka sanggup hidup dalam kesederhanaan, namun mereka tidak mahu berpisah daripada Rasulullah SAW.
3681 masih lagi kisah tentang pilihan yang baginda berikan kepada isteri-isteri baginda. Wa bi ilayhi qala hadatsana Surayj bin Yunus qala hadatsana Abbad bin Abbad an Asim an Mu'adah al-Adawiyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuna, meminta izin kepada kami, idza kana fi yaumil mar'ati minna, maka apa-apa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada kami setelah daripada turunnya ayat yang mana Allah berfirman kepada Nabi, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Wahai Rasulullah, engkau boleh berpisah dengan siapa yang engkau mahu daripada kalangan isteri kamu, dan engkau boleh memilih siapa yang engkau mahu untuk tinggal bersama dengan kamu. Faqalat laha Mu'adzah, maka apa berkata Mu'adzah kepada Aisyah bertanya, fama kunti taqulina li Rasulillah idza sta'zanaki, maka apakah jawapan yang kamu berikan kepada Rasulullah bila Nabi memberi kamu pilihan, wahai Aisyah? Kata Mu'adzah. Qalat, berkata Aisyah, kuntu aqul, maka Aisyah berkata, in kana dzalika ilayya, jika itu adalah pilihan untukku wahai Rasulullah, lam usir ahadan ala nafsi, aku tidak akan utamakan orang lain berbanding diriku, aku tidak akan meminta pendapat ayah dan ibuku. Maka Aisyah sendiri membuat keputusan, dan keputusannya adalah memilih Allah dan Rasul berbanding daripada kemewahan dunia. 3682 dan 83 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Hasan bin Ali qala akhbarana Ibnu Mubarak qala akhbarana Asim bi hadzal isnad nahwa 3683. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi qala akhbarana Absarun an Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Masruq qala qalat Aisyah. Maka riwayat 3683 ini nak menjelaskan tajuk yang dibawa tadi, bahawa kalaulah seorang suami memberi pilihan kepada isteri dia, sama ada dia mahu kekal dalam perkahwinan ataupun bercerai, maka tawaran pilihan itu belum lagi talak, belum lagi cerai. Bila isteri tersebut membuat pilihan dan kemudian suami menceraikan dia, barulah jatuh talak dan cerai. Maka sebab itu Aisyah telah berkata, qad khayyarana Rasulullah, Nabi SAW tak pernah memberi pilihan kepada kami untuk tinggal dengan Nabi dalam kesederhanaan ataupun untuk berpisah daripada Nabi. Kata Aisyah, falam na'uddahu talaqa, maka itu tidaklah dianggap sebagai talak dan perceraian oleh kami. 3684. Wa bi ilai qala hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir an Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Masruq qala ma ubali, kata Masruq, aku tidak kisah, khayyartu muraati, aku tidak kisah untuk memberi pilihan kepada isteriku sama ada sekali, 100 kali ataupun 1000 kali setelah daripada isteriku memilih untuk tinggal bersama denganku. Kenapa dia tak kisah? Sebab pilihan untuk bercerai itu bukanlah talak, itu bukanlah perceraian. Walaqad sa'altu Aisyah, kata Masruq, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang perkara ini. Maka Aisyah menjawab, qad khayyana Rasulullah, maka Nabi SAW pernah memberi pilihan kepada kami sama ada nak terus tinggal dengan Nabi dalam kesederhanaan ataupun nak berpisah dengan Nabi. Maka afakana talaqa, adakah itu dikira sebagai talak? Jawapannya tidak. Maka sebab itu di sini dikeluarkan hukum at-takhir, pilihan yang diberikan oleh suami kepada isterinya itu belum lagi dikira sebagai talak selagi mana suami tidak niatkan begitu. Tapi kalaulah niat, maka boleh jatuh talak kerana ianya termasuk daripada perkataan-perkataan kinayah. Perkataan-perkataan kinayah. 3685. Riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Asim an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW khayyara nisa'ah, baginda telah memberi pilihan kepada isteri baginda, falam yakun talaqa, maka tidaklah itu dikira sebagai talak. 3686. Wa bi ilai qala wa hadatsani Isa bin Mansur qala akhbarana Abdul Rahman an Sufyan an Asim bin al-Ahwal wa Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khayyarana Rasulullah, Nabi SAW pernah memberi pilihan kepada kami sama ada nak kekal hidup bersama dengan Nabi dalam kesederhanaan ataupun berpisah daripada Nabi. Fakhtarnah,
maka kami telah memilih pilihan kami. Falam ya'uddahu talaqa, maka tidaklah itu dikira sebagai talak dan perceraian. 3687 dan 88 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Muawiyah 'an al-Amash an Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu falam ya'dudha alaina syai'a. 3688 yang ini pun kita tidak terjemahkan. Ini adalah riwayat yang terakhir. Wa bi ilai qala hadatsani Abu Rabi' Az-Zahrani qala hadatsana Ismail bin Zakaria qala hadatsana Al-Amash an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha wa an Al-Amash an Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha bimithli. Riwayat 3689 panjang sedikit, maka kes ini adalah riwayat nak menerangkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk memberi pilihan kepada isteri-isteri Nabi. Apakah yang para isteri Nabi telah buat sehingga Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepada isteri-isteri baginda sama ada mereka sanggup untuk kekal tinggal bersama dengan baginda Nabi SAW dalam kesederhanaan ataupun berpisah dengan Nabi. Riwayat ini panjang sedikit, lebih kurang 2 muka. InsyaAllah kita akan sambung lebih kurang jam 10.30 ataupun 10.40 insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.